Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, selamat pagi semua dan diharapkan semua berada dalam keadaan yang sihat dan insya-Allah ceria dan semuanya dah makan pagi tadi dan boleh bersedia untuk belajar pada hari ini. Jadi minggu ni kita akan masuk tajuk baru, tajuk yang ke-7, iaitu reka bentuk industri. Okay, reka bentuk industri ni awak dah belajar melalui subjek RBT. Okay, benda yang sama, cumanya saya jelaskanlah juga, bagi penerangan dan juga untuk tajuk ni daripada segi sudut pandangan subjek PSV. Okay, sebabkan RBT ada guna perkataan teknologi dekat situ, jadi kita ambil peranan juga, teknologi jadi ambil peranan. Okay, yang ini just kita bincang mengenai daripada segi reka bentuknya sahaja. Okey, teknologi kita boleh tolak ke tepi dulu. Kita lebih kepada macam mana reka bentuk, nak design reka bentuk tu macam mana. Okey, reka bentuk industri dia merujuk kepada produk yang direka untuk keperluan tertentu dengan tujuan nak menjadikan kehidupan manusia tu lebih selesa, mudah dan terancang. Okey, jadi kita kena fikirkan mengenai bentuk, saiz, bahan, struktur dan kemasannya apabila kita nak mereka bentuk sesuatu produk industri. Dan kita kena ambil tahu bagaimana produk itu direka dan macam mana cara dia berfungsi, mengapakah reka bentuknya sedemikian rupa. Lepas tu perlu tak awak mereka bentuknya semula. Okey, itu mukadimah untuk tajuk reka bentuk industri. Kita awak tengok orang tu kan, kalau otaknya duk fikir macam mana nak mereka bentuk. Okey, macam biasa kita akan pergi kepada sejarahnya dulu. Okey, perkembangan reka bentuk industri berlaku sejajar dengan perkembangan revolusi perindustrian di Eropah pada penghujung abad yang ke-18. So, revolusi perindustrian ni pun kita sebenarnya dah sentuh bab 1 tingkatan 1 RBT kan. Kita dah melalui sebanyak 4 revolusi perindustrian dan sekarang kita berada di revolusi perindustrian 4.0, di mana lebih kepada mesin, robot, internet, itulah. Banyak ciptaan baru telah dihasilkan dalam pelbagai bidang, sepertinya pengangkutan, komunikasi, pertanian dan juga perusahaan. Okey, itu sejarah di luar negara. Manakala perkembangan reka bentuk industri di Malaysia pula dapat dikesan dengan pengenalan kursus reka bentuk industri pada tahun 1967 di Institut Teknologi Mara dan kini dipanggil sebagai UiTM. Dan hasil produk yang dihasilkan, yang diperkenalkan adalah kereta Proton Saga yang dilancarkan pada tahun 1985. Okay, saya pun tak lahir lagi. Lepas tu baru saya lahir. Lepas tu adanya penubuhan Majlis Reka Bentuk Malaysia MRM menunjukkan ada kepentingan industri sejajar dengan perkembangan teknologi pada masa kini. Itu sikit sebanyak mengenai sejarah perkembangan reka bentuk industri. So, kita pergi kepada bidang reka bentuk industri dan kita bahagikan kepada 3 bidang. Okey, iaitu reka bentuk produk, reka bentuk perabot dan juga reka bentuk otomotif.
Reka bentuk produk ni awak boleh lihat lah pada gambar ni, ikon ni merangkumi perkakasan domestik. Perkakasan domestik maksudnya perkakasan seharian, penggunaan seharian kita. Okey, contohnya berus gigi, apa lagi, selipar, sinki, botol dan sebagainya. Okey, aksesori, peralatan elektrik dan sebagainya. Okey, reka bentuknya yang menarik, baik dan berfungsi akan menjadi pilihan pengguna. Sebab tu kita kena memikirkan atau mengkaji macam mana kita nak buat reka bentuk produk tu supaya boleh menarik perhatian pengguna. Okey, reka bentuk perabot pula meliputi rekaan perabot kontemporari dan moden. Kita ni pun dah sentuh kontemporari ni apa kan daripada tajuk yang lepas. Okey. Okey, produk dengan reka bentuk yang menarik, baik dan berfungsi. Berfungsi tu mesti kena berfungsi. Jangan cantik tapi tak boleh fungsi. Kerusi awak cantik tapi tak boleh duduk. Duduk je patah ataupun tenggelam. Awak tak boleh nak bangun daripada kerusi tu. Itu pun tak boleh digunakan. Okey, meliputi rekaan perabot kontemporari dan moden, dan juga ia menyumbang ke arah pengurangan reka bentuk tu menyumbang ke arah pengurangan kos bahan dan juga penjimatan ruang. Dan juga selain daripada itu, faktor harga juga adalah penting. Okey. Yang ketiga, bidang yang ketiga adalah reka bentuk otomotif. Meliputi rekaan kenderaan seperti kenderaan darat, udara dan juga laut. Dan penampilan reka bentuk otomotif yang menarik akan menampakkan produk tu lebih hebat. Kalau awak nampak kereta yang lebih mahal, yang lebih branded, yang mahal kan, dia punya reka bentuk kenderaannya nampak sesuai dengan dia punya harga. Okey. Dan di situ juga kena ada gabungan teknologi yang mampu menunjukkan kreativiti dan juga imajinasi pereka. Siapa-siapa yang mungkin ada minat nak jadi pereka bentuk industri, bolehlah buat latihan mulai sekarang. Rajin latih melakar, rajin mengkaji apakah trend reka bentuk semasa. Apakah warna trend semasa. Perlu kita ambil tahu. Okey, peranan dan fungsi. Okey, peranan penting kerana faktor reka bentuk ni berkait rapat dengan fungsi produk. Sebabnya apa? Sebab nak memenuhi keperluan dan keselesaan harian manusia. So, penentuan reka bentuk berdasarkan kepada tiga. Okay, yang ini kita kata bentuk mengikut fungsi. Bentuk mengikut fungsi ni dia lebih memberi tumpuan ataupun penekanan kepada aspek fungsi tanpa menekankan sudut estetik, ergonomik dan kesesuaian reka bentuk produk. Maksudnya lebih kepada bentuk sahaja, fungsi je. Okey, bentuk mengikut fungsi maksudnya dia utamakan bentuk dalam menghasilkan produk yang boleh berfungsi. Cumanya dia ketepikan dulu daripada segi ergonomik, daripada segi sesuai tak bentuk tu dengan produk tu. Okey, daripada segi cantik ke tak cantik, yang tu dia tolak ke tepi dulu. Dia tengok fungsi tu bersesuaian tak dengan bentuk tu bersesuaian tak dengan fungsi produk. Okay, yang kedua ni fungsi mengikut bentuk. Jadi dia lebih memberi penekanan kepada aspek bentuk luaran dan nilai estetik produk tanpa mengambil kira aspek fungsi yang akan digabungkan dalam reka bentuk produk. So ini lebih kepada bentuk dan nilai estetik. Fungsi dia tolak ke tepi. Begitulah. Okey. So peranan yang ketiga adalah membangun dan menjana ekonomi. Itu boleh faham lah kan.
Okey, seterusnya prinsip dan elemen reka bentuk ini pun kita dah sentuh sepanjang belajar RBT dan sepanjang awak belajar PSB dalam reka bentuk, dalam bidang reka bentuk kan, daripada awal sekali reka bentuk hiasan dalaman, reka bentuk landscape, yang ini reka bentuk industri. Sama prinsip dan elemen yang kita gunakan: kesatuan, kontra dan penegasan, keseimbangan, kepelbagaian, ruang dan sebagainya. Yang lain daripada itu pun kita boleh guna juga. Okey, ergonomik juga mesti penumpuan terhadap ergonomik bila menghasilkan sesuatu produk. Sebab ergonomik ni adalah satu disiplin ilmu mengenai kebolehan, had dan ciri-ciri manusia yang berkaitan dengan reka bentuk. Okey. So, objektif ergonomik di situ untuk meningkatkan tahap kebersanan dan kecekapan kerja ataupun sebarang aktiviti yang dilaksanakan. Jadi kalau produk awak itu memberi keselesaan kepada pengguna dan pengguna merasa membuat kerja menggunakan produk tu dengan lancar tanpa ada masalah. Jadi dekat situ membantu pengguna untuk meningkatkan tahap kecekapannya untuk bekerja. Jadi dia bekerja dengan lebih mudah dan lebih cepat. Dan yang kedua, objektifnya adalah meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan yang positif seperti daripada segi keselamatan, keselesaan, kualiti kerja, dan boleh mengurangkan kepenatan dan juga tekanan. Okey. So kita beri kelebihan ergonomik sebagai ilmu tambahan. Jadi boleh meningkatkan keberkesanan kerja seseorang. Jadi kalau awak rasa mungkin awak terlalu lama sangat menghadap laptop ataupun handphone, mungkin awak penat. Awak cek dulu kerusi awak macam mana, meja macam mana, mungkin kedudukan awak punya laptop tu terlalu rendah, jadi awak tak boleh duduk dalam keadaan postur badan yang betul. Jadi menyebabkan badan awak pun rasa cepat letih. Jadi kita tengok juga daripada sisi tu. Okey. Kalau awak rasa kerusi awak tu terlalu keras, mungkin awak cubalah upgrade sendiri kerusi tu. Mungkin awak boleh letak cushion ke yang lembut supaya belakang awak rasa selesa. Okay, meningkatkan kualiti, meningkatkan keselamatan di tempat kerja, meningkatkan kesihatan, meningkatkan keselesaan. So itu adalah kelebihan ergonomik. Okey. Dah habis dah, cepat aja. So kita dah selesai tajuk reka bentuk industri. Jadi untuk aktiviti pada hari ini, saya minta semua yang mendengar video pada hari ini, kita buat latihan pengukuhan pada buku modul awak tu. Okey, tak banyak pun, sikit je soalan objektif 1 hingga 5. Okay, awak snap gambar latihan tu yang dah siap lah. Okey, dan hantar melalui Telegram supaya saya boleh tahu yang awak buat kerja. Okey. So sampai di sini saja. Jadi aktiviti amali untuk tajuk reka bentuk industri kita akan buat insya-Allah pada minggu hadapan. Jadi terima kasih semua dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.